Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi insyaallah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini pada siri bacaan kita panggil tadarus pun boleh tak? Tadarus kita itulah dari surah Ali Imran pada juzuk yang ketiga muka surat 60. Muka surat 60. Ayat yang ke-78. Tadarus kita dari surah Ali Imran ayat yang ke-78 pada juzuk yang ketiga muka surat 60. Muka surat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab. لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم
وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu. وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi junjungan kita, penunjuk jalan bagi kita yang wajib kita taati dan wajib kita contohi. Tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat atas ahli baginda, ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, berpindah kita kepada ayat-ayat yang kita nak tadabbur. Lepas kita tadarus, kita tadabbur. Iaitulah ayat tadabbur kita pada hari ini, bermula dari ayat 161. Bermula 161 dari surah Al-Baqarah. Boleh rujuk ke surat 24 dari juzuk yang kedua. Yang ke surat 24 kalau ikut Quran dah, juzuk yang kedua dari surah Al-Baqarah. Ayat kita di bawah tu ayat 161. Semalam kita bincang tentang ancaman Allah kepada orang yang diberikan Alkitab, diberikan ilmu, tapi dia menyembunyikan ilmu dia. Dia tak bagi tahu kebenaran. Boleh jadi kerana kepentingan dunia, kerana nama, kerana macam-macam lah. Lalu orang yang diberikan kitab tapi sembunyikan ilmu dia, maka orang ni dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian orang yang melaknat. Kecuali apabila mereka ni taubat, mereka buat amal baik, kemudian mereka terangkan balik apa benda yang mereka sembunyikan. Mereka betulkan balik keadaan yang telah mereka pesongkan. Maka di saat itu Allah akan menerima taubat mereka. Kerana Allah adalah Tuhan yang Maha Penerima taubat dan Allah juga Tuhan yang Maha Penyayang. Ayat 161 yang hari ini kita nak baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullah. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Sampai 163. Kalau sempat kita sambung lagi. Baik, ayat ni maksud dia, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Wa matu wa hum kuffar, dan kemudian mereka mati dalam keadaan kafir. Dia tu kafir, kemudian mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir. Maka bagi mereka, ke atas mereka, laknat Allah, laknat malaikat dan laknat sekalian dari manusia. Kemudian mereka berada di dalam khalidina fiha, mereka kekal berada di dalam keadaan mereka kekal di dalamnya, yakni di dalam laknat. La yukhaffafu anhumul azab, mereka tidak akan dikurangkan atau diringankan azabnya. Wala hum yunzarun, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah sendiri, Tuhan yang Maha Agung ni, melaknat orang-orang yang kafir dan mati di atas kekufuran. Siapa yang laknat? Allah.
Malah Allah juga kata malaikat pun laknat. Dan Allah juga kata ke atasnya laknat dari sekalian manusia. Berat ke tidak berat? Berat. Dahsyat. Kekufuran ni satu benda yang sangat buruk di sisi Allah. Dan kita sebagai orang yang beriman mesti merasakan perkara itu. Kalau Allah Ta'ala kata wan nasi ajma'in, ke atas orang kafir itu laknat juga dari sekalian manusia. Mana orang yang beriman, apabila mereka melihat kekufuran, mereka mesti rasa benci di atas dalam hati mereka kekufuran tersebut. Dan mereka mesti membenci apa yang Allah benci. Dan mereka melaknat orang yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Berat ni tuan-tuan. Maka dalam ayat ni, dalam tafsir menyebut jawazu la'nil kafarah, hukum atau dibolehkan melaknat orang kafir. Tapi dalam ayat ni kod dia mereka mati di atas kekufuran. Adapun orang kafir yang belum lagi mati, yang kita tak tahu kesudahan mereka, belum tentu lagi dia tak mati lagi. Boleh jadi dia ni beriman di hujung usia dia. Maka yang belum mati lagi, kita harapkan kepada Allah agar Allah bagi hidayat kepada dia. Adapun yang mati di atas kekufuran, maka ini sudah tertutup bagi mereka pintu taubat dan pintu amalan. So di sini kata dalam tafsir ni, faslun la khilafa fi jawazi la'nil kuffar. Tidak ada khilaf bolehnya melaknat orang kafir. Wa qad kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa man ba'dahu min al-a'immah yal'anuna al-kafara fil qunut wa ghairihi. Mereka mengkafirkan orang kafir secara umumnya, termasuk orang kafir secara umum dibenarkan. Kalau nak sebut fulan bin fulan, laknatullahi alaihim, orang kafir yang dah meninggal dalam kekufuran. Boleh faham tak? Adapun orang kafir yang secara muayyan, fulan bin fulan yang belum lagi mati, yang tu ada khilaf di kalangan ulama, jama'atul ulama ila annahu la yul'an li'annana la nadri bima yakhtimullahu lahu. Sekumpulan ulama kata yang kafir masih lagi hidup, belum lagi mati, maka kita tidak melaknat, tidak harus melaknat mereka kerana kita tak tahu kesudahan mereka. Boleh jadi mereka bertaubat di akhir hayat. Tetapi hati orang yang beriman mesti pertama mencintai keimanan dan membenci kekufuran. Bukan kita benci orang tu fulan bin fulan, kita baik dengan dia, tapi kekufuran yang ada tu kita benci. Yang ini yang kita kena tahu beza. Bila kita membenci kekufuran, bukan bermaksud automatik kita benci pelaku dia dah. Boleh jadi pelaku dia tu kita baik dengan dia dan kita harapkan Allah bagi hidayat kepada dia, tapi perbuatan kufur itu tetap kita benci dan kita berlepas diri daripadanya. Adapun kalau seorang tu sampai ke tahap mengatakan fulan bin fulan kafir, laknat, maka dia telah melaknat individu. Melaknat individu dengan melaknat perbuatan itu ada beza. So ahli sunnah sangat hati-hati dalam bab itu. Tidak boleh melaknat individu, melainkan dia dah confirm dah kafir dan dia mati di atas kekufuran. Macam Abu Jahal, kita panggil laknatullahi alaihi. Macam siapa lagi? Musuh-musuh Islam yang kita kata laknatullahi alaihim. Adapun sebahagian yang masih hidup, yang kita tak tahu kesudahan mereka, kita sebahagian ulama mengatakan
kita tidak boleh melaknat mereka. Ini mudah-mudahan Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Baik. Lalu kekallah orang-orang kafir ni. Kita ni dalam hati orang beriman, sebab tu saya katakan tadi, mesti ada rasa cinta kepada iman, rasa benci kepada kekufuran. Yang ni yang payah ni. Payah pada mana? Nak kumpulkan dua rasa tu. Rasa cinta dan rasa benci tu dalam satu masa. Payah tuan-tuan. Benci, tapi satu je kita kata, bila kita cinta kerana Allah dan benci kerana Allah, lalu kita akan dapat melakukannya. Sebab tu Nabi SAW sebut 3 perkara yang bila dalam hati orang beriman tu ada, dia akan merasakan kemanisan iman. Yang pertama apa? Allah dan Rasul dia paling sayang lebih daripada keduanya. Tak ada orang yang lebih dia sayang daripada Allah dan Rasul. Yang kedua, kalaupun dia sayang kepada seseorang selepas daripada Allah dan Rasul, dia menyayangi mereka kerana Allah. Kalau sayang kepada A, kenapa awak sayang ke dia? Sebab Allah sayang. Kenapa awak sayang ke dia? Sebab Allah suruh saya sayang. Dan yang ketiga, dia mesti benci kepada kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka. So bila dia lalu tempat orang sembah berhala, dia rasa tak tenang. Dia tengok benda tu dia tak suka, dia benci kepada kekufuran. Dia tengok orang duk sembah selain daripada Allah, dia rasa benci kepada perkara tersebut. Dia tengok orang minta kepada selain Allah, dia rasa tak suka dan tak tenang. Kenapa dia nak minta kepada selain Allah? Maka dia membenci perbuatan-perbuatan kekufuran itu. Kalau ada 3 ni dalam hati seorang beriman, maka dia akan mendapati kemanisan iman, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nak dapatkan 3-3 tu, mesti dia tahu kaedah siapa yang Allah suka, siapa yang Allah benci. Supaya apa? Supaya tak tersalah pilih. Kita bimbang apa? Mencintai orang yang dibenci oleh Allah dan membenci orang yang dicintai oleh Allah. Yang tu dahsyat tuan-tuan. Terbalik tu. Orang ni mengajak kepada tauhid, mengajak kepada iman, mengajak kepada mensucikan dan mengesakan Allah. Tiba-tiba dia benci kepada orang ni. Sebaliknya seorang lagi mengajak kepada kekufuran, amalan-amalan yang dibenci oleh Allah, amalan-amalan kesyirikan, ataupun jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan, malah dia mencintai orang tersebut. Yang ni memang terbalik. So kalau kita nak tahu kemanisan iman, kita kena kenal siapa yang Allah Ta'ala sayang ni. Siapa yang Allah Ta'ala sayang ni. Dan kita juga kenal siapa yang Allah benci ni, mengikut kaedah-kaedah agama, nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis, mana yang Allah sayang, mana yang Allah benci. Dalam ayat ni Allah benci kepada orang yang kafir, sebagaimana Allah sayang kepada orang yang beriman. Allah sayang kepada orang yang bertakwa. Allah sayang kepada orang yang mentauhidkan dia. Allah benci kepada kekufuran, Allah benci kepada kesyirikan. Ni ayat dia. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Orang yang berbuat kufur, kafir dia, mati dalam keadaan kafir. Ulaika alaihim la'natullah, ke atas mereka laknat Allah dan laknat malaikat dan laknat sekalian manusia. Berat.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kekufuran. Ni malah laknat ini sampai kiamat. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam laknat tersebut. La yukhaffafu anhumul azab, tidak dikurangkan bagi mereka azab. Walahum yunzarun, dan mereka tidak diberi tanggung. Sebab tu muslimin dan muslimat, kita kata bacalah Quran, dampingkanlah diri dengan Quran, fahamilah dia, supaya kita kenal siapa sebenarnya Allah sayang dan siapa sebenarnya yang Allah benci. Fitnah di akhir zaman ni memang terbalik. Kebenaran dianggap salah, salah dianggap benar. Musuh Allah dikasihi, kekasih Allah lagi dimusuhi. Itu yang kita kena hati-hati. Baik, lalu Allah Ta'ala tegaskan dalam ayat 163, wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Ingat, satu. Satu ni maknanya apa? Esa. Bila esa ni, segala pemusatan ibadah mesti berlaku pada dia. Ilah ni tuan-tuan, ilah, kalimah ilah. Wa ilahukum ilahun wahid. Ilah ni, kalimah ilah tu merujuk kepada apa? Merujuk kepada Tuhan yang disembah. Ilah, Tuhan yang orang tunduk kepadanya dengan ketundukan sebagai hamba. Ilah ni maksud ilah. Beza dengan kalimah Rabb, Tuhan juga. Kalimah Rabb, Tuhan juga. Tapi Rabb ni merujuk kepada Tuhan yang bersifat tuan. Tuhan yang bersifat tuan, maknanya dialah yang memiliki alam semesta. Lalu kita panggil Rabbul Alamin. Adapun ilah, Tuhan yang berhak untuk disembah. Kerana kalimah ilah tu merujuk kepada perbuatan atau merujuk kepada penyembahan manusia. Lalu Allah Ta'ala kata, wa ilahukum, yang Tuhan yang berhak disembah oleh kamu ni, ilahun wahid, Tuhan yang satu. Bererti semua bentuk sembahan yang kamu nak buat mesti diarahkan kepada yang satu ni. Kalau kita faham kalimah ni, ayat ni, maksudnya Tuhan yang berhak disembah tu hanya satu. Bererti segala bentuk penyembahan yang datang daripada kita ni mesti dipusatkan kepada yang satu tu, iaitulah Allah yang Maha Esa. Segala bentuk penyembahan, sehingga bentuk korban ataupun sajian, persembahan mesti diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ni, kita ni nak dekat dengan musim hari raya korban. Lembu ko, kambing ko, unta ko, bila kita sembelih ni kepada Allah semata-mata. Kita tak akan menyembelih binatang kepada selain Allah. Kerana apa? Kerana menyembelih itu sebahagian daripada ibadah, dan mempersembahkan binatang korban juga adalah sebahagian daripada ibadah, dan ibadah itu tidak layak untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Jadi kalau ada orang suruh pergi sembelih ayam dekat dengan busut atau pusu, apa kita engkar? Kita kata saya tak akan sembelih binatang kepada. Kenapa? Siapa ada di busuk tu? Kenapa nak pergi sembelih dekat busuk tu? Siapa yang ada kat busuk tu? Kalau tiba-tiba ada orang kata nak pergi ni gunung berapi ni, ada penjaga dia, kita tak nak bagi gunung berapi ni meletus, bawa binatang pergi sembelih atas gunung. Sebagai
persembahan kepada penjaga gunung. Lalu kita katakan, aku tidak akan berbuat demikian, kerana mempersembahkan korban itu adalah milik Allah semata-mata. Mempersembahkan kepada sesuatu tidak boleh disembahkan melainkan kepada Allah. Sehingga dalam hadis ada menyebut tentang seorang lelaki masuk neraka disebabkan seekor lalat, dan seorang lelaki juga masuk syurga disebabkan seekor lalat. Kenapa? Kerana isu penyembahan korban. Dia lalu satu kampung, dua-dua orang ni ditangkap. Pasal apa? Dia kena lalu ni, siapa nak lalu, dia kena mempersembahkan korban kepada berhala orang kampung tu. Yang seorang lelaki kata, aku tak akan mempersembahkan korban walaupun seekor lalat, kerana korban itu hanya layak dipersembahkan kepada Allah. Si A mati dibunuh, masuk syurga dia disebabkan seekor lalat yang dia enggan korbankan kepada Allah, kepada berhala. Seorang lagi kata, tak apalah seekor lalat je, dia pun persembahkan lalat tu kepada berhala tersebut. Dia selamat, dilepaskan oleh orang kampung. Dia berjalan, dia tengah jalan mati juga, kerana ajalnya memang dah nak sampai. Lalu mati dia dalam keadaan dia mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah, melakukan perbuatan syirik, akhirnya dia masuk neraka. Kenapa? Kerana ibadah tu, korban itu ibadah, dan ibadah itu hanya dilayak kepada Allah. Jadi tuan-tuan, apa jua bentuk ibadah, doa, korban, tawakal, sujud, apa jua bentuk ibadah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila seorang itu persembahkan kepada selain Allah, maka dia menjerumuskan dirinya kepada api neraka. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan yang berhak dipersembahkan ibadah kepadanya melainkan Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Tidak layak bagi satu pun dipersembahkan kepadanya ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut dalil-dalil, bukti-bukti berhaknya Allah dengan penyembahan, dengan sebab kekuasaan yang dia miliki dan tiada tandingan baginya. Maknanya, karena kalau kita tanya kenapa Allah ni dia sahaja yang berhak disembah, asal usulnya ialah kerana dialah sahaja yang menguasai alam semesta dan berkuasa di atas segala sesuatu. So ada kaitan kalimah Rabb, Tuhan yang menguasai, dengan kalimah Ilah, Tuhan yang berhak disembah. Maknanya penyembahan kita mesti kita tunduk kepada Tuhan yang benar-benar menguasai alam semesta dan tidak ada sekutu baginya. Yang tu kena jaga, hati-hati. Ramai orang dia faham bab Allah ni tidak ada sekutu bila dia menciptakan alam semesta. Sebab tidak ada orang yang layak untuk dia sandarkan kekuasaan ini melainkan Allah. Kalau dia tanya siapa buat matahari, dia akan jawab Allah. Siapa yang buat bulan, bintang, langit dan bumi, dia akan jawab Allah. Yang ni ramai orang tak ada masalah.
tentangnya. Kerana itu hak Allah dan kita hanya mengiyakan dia. Mengiyakan. Memang Allah, tak ada orang lain. Nak kata siapa? Tak ada orang yang berkuasa. Ramai orang tak ada masalah bab mengiyakan kekuasaan Allah. Tak ada masalah. Tapi kebanyakan orang ada masalah bila masalah hak dia untuk dia persembahkan kepada Allah, iaitu soal ibadat dia kepada Allah. Kita nak iktiraf orang kaya tak ada masalah. Oh, orang tu kaya, orang tu baik, orang ni sedekah, orang sedekah banyak. Kita waktu mengiktiraf kebaikan orang tak ada masalah. Tak ada masalah. Mau kenal dia tu, baik, rajin sedekah. Kita berkata, mu tak nak sedekah ke? Kita pun bila dituntut kebaikan tu daripada kita, di situlah ujian kita. Tak faham tak? Kita waktu iktiraf kebaikan tak ada masalah. Iktiraf orang ni baik, aku iktiraf. Betul ke dia baik, aku tengok dia sedekah. Okay. Kita bertanya, pamu tak sedekah? Di situ bila datangnya tuntutan amalan daripada kita, di situ kita akan diuji. So mengiktiraf kekuasaan Allah tak ada masalah. Semua orang tahu Allah yang Maha Berkuasa. Tapi ujian ialah apabila kita dituntut mempersembahkan ibadah ketaatan ini hanya kepada Allah. Sebab itu bahagian kita. Rububiyah ni bahagian Allah, tak ada masalah. Siapa yang bagi rezeki? Allah. Siapa yang mencipta alam semesta? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Tapi bila kita dituntut abdikan dirimu kepada Allah, di situ datangnya. Ramai orang yang meninggalkan penyembahan kepada Allah, padahal dia tahu hanya Allah yang menciptakan alam semesta. Dari sudut mana dia meninggalkan? Dia menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu sebagai perantara antara dia dengan Allah. Yang ni cabaran kita. Dan inilah ujian yang Allah Ta'ala akan tanya kita di akhirat nanti. Sejauh mana kita ni duduk pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sejauh mana kita memahami ayat wa ilahukum ilahun wahid. Sejauh mana kita faham ucapan kita la ilaha illallah. Sebab masyarakat jahiliah tak ada masalah dalam soal bila ditanya siapa cipta langit, dia akan kata Allah. Siapa cipta bumi, dia kata Allah. Dia tak ada masalah dalam bab tu. Cuma masalah dia bila dia dituntut untuk mengesakan Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah, dan di situ masalah dia. Sebab di situ ada tuntutan kewajipan ke atas kita. Jadi tauhid pada hak Allah ialah pada rububiyahnya Allah. Tauhid pada penyembahan yang kita buat ni, hak ibadat-ibadat kita, di situlah ujian bagi kita. Dan di sinilah manusia tak naklah. Ada orang kadang-kadang, semalam saya dengar satu video, dia kata orang yang pergi tawassul dan istighasah dekat kubur ni, dia pergi kat kubur, dia minta dengan tuan kubur, wahai fulan bin fulan, bantulah kami, mohonlah kepada Allah untuk Allah apa dialah hajat-hajat dia tu, tunaikan hajat-hajat dia. So dia minta kepada tuan kubur tu sebagai perantara kepada Allah. Lalu dia kata tak apa. Sebab apa? Selama kita iktiqad yang bagi tu Allah. Dia kata, kalau dia iktiqad yang bagi tu tuan kubur, itu baru syirik.
Tapi kalau dia iktikad yang bagi tu Allah, dia hanya minta dengan tuan kubur sebagai perantara, itu tidak syirik, dia kata. Mula-mula saya pun dengar macam masuk akal jugalah. Betul lah. Bila kita kata kalau sembah minta dengan tuan kubur, yakin tuan kubur tu yang bagi, memang syirik lah. Yang tu tak ada masalah, sebab yang tu dia kata seolah-olah tuan kubur tu memiliki kekuasaan rububiyah. So dia anggap tuan kubur ni memberi. Salah, memang salah, semua orang tahu tu salah. Tapi yang kritikalnya isu yang kedua, dia minta dengan tuan ahli kubur dalam keadaan dia yakin Tuhan yang bagi, cuma dia minta dengan tuan orang kubur tu, wali tu. Dia kata selama kita yakin Allah yang bagi, itu tidak masalah. Mula-mula saya pun fikir, betul juga, logik juga. Tapi bila kita fikir sekali lagi, akidah orang-orang penyembah berhala, sebenarnya orang sembah berhala pun dia yakin yang bagi tu Allah. Tapi tetap Allah cela mereka kerana penyembahan berhala. Dalam surah Az-Zumar Allah Ta'ala kata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kata Allah dalam Quran, orang-orang penyembah selain daripada Allah ni, dia kata kami bukan sembah mereka, kami sembah, kami minta dengan mereka sebagai mendekatkan kami kepada Allah. Jadi i'tiqad dia masih kepada Allah, tapi dia jadikan berhala-berhala itu sebagai perantara. Kerana di sebalik patung-patung berhala tu ada sejarah masing-masing. Yang ni tukar orang soleh, yang ni orang dermawan, yang ni orang baik. Akhir sekali mereka jadikan berhala-berhala perantara kepada selain Allah. Dalam i'tiqad mereka Allah yang bagi. Tetap saja perkara itu dicela oleh Allah. Kerana apa? Kerana mereka mengongsikan hak ibadah itu kepada selain Allah. Hak ibadah tu, sepatutnya kita ni bila ibadat kita, doa ke, sujud ke, apa pun kita buat, hanya kepada Allah. Ibadat kita hanya kepada Allah, tunduk kita hanya kepada Allah, doa kita hanya kepada Allah. Kerana itulah makna daripada ilah, yang kita kata la ilaha illallah. Kalau dia kata kita boleh minta dengan selain Allah selama hati kita kata Allah yang bagi, maka perkara itu sebenarnya menyalahi apa yang Allah Ta'ala nak daripada Quran. Maka dan Allah juga cela orang-orang penyembah berhala, padahal orang penyembah berhala tu tahu yang menguasai langit dan bumi hanyalah Allah. Waktu kita ni kalau bab kefahaman Allah Maha berkuasa tak ada masalah, semua orang akan mengaku. Tapi kita akan diuji pada soal apa yang kita nak buat. Macam saya sebut tadi ya. Oh sedapnya orang tu baca Quran bagi contoh. Kita beriktiraf tak ada masalah tuan-tuan. Sedap tak orang tu baca Quran? Sedap. Oh bagus dia ni Johan nombor 1. Qari nombor 1 Malaysia. Okey. Mari kita baca Quran. Dia pun kata tak apa lawak lah bacanya. Kita beriktiraf tak ada masalah. Tapi bila dituntut daripada kita apa yang kita kena buat, di situ yang masalah kita. Orang tu baik, tak ada masalah nak iktiraf. Awak bila nak jadi baik? Saya tunggu lah. Boleh faham tak? Antara mengiktiraf hak seseorang dengan melakukan sesuatu yang diperintahkan, dua benda yang berbeza. Mengiktiraf hak Allah sebagai Tuhan, itu satu bab. Menyembah dan mentauhidkan Allah dalam penyembahan, itu bab yang kedua. Mengiktiraf seorang tu baik, itu satu bab. Paksa diri kita untuk buat baik macam dia, itu bab lain, bab negara. Dan di situlah hak beratnya. Hak berat dari mana? Hak duduk pada kita. Hak duduk pada orang tak berat. Hak duduk pada orang bab iktiraf tak ada masalah.
Kita diuji pada kita. So dalam tauhid, mengiktiraf hak Allah, kata ujian pada kita apa ujian pada kita? Ibadat kita. Yang ni Allah Ta'ala akan nilai. Siapa yang kamu sembah selama kamu hidup? Kamu iktiraf dia sebagai Tuhan? Ya. Apa yang kamu buat untuk mengabdikan diri kepada dia? Sebab tu para ulama ni dia susun, dipanggil istiqra. Setelah baca ayat Quran, mentauhidkan Allah ni nombor satu pada rububiyah dia, mengesakan Allah pada hak-hak dia sebagai Tuhan yang berkuasa, tak ada masalah. Nombor dua, mentauhidkan Allah pada nama-nama dia dan sifat-sifat dia yang Allah bagi tahu dalam Quran. Kita kenal dia dengan Quran yang bagi tahu, Nabi kata. Nombor tiga yang paling utama ialah mengesakan dia daripada kita ni, ibadat kita mengesakan semua ibadat kita hanya kepada dia. Yang ni yang paling kritikal. Dan yang ni lah yang banyak orang tak suka bila kita sebut macam ni. Seolah-olah dia kata tauhid ni bagi kepada, bukan Tuhan tu tiga, tidak. Tapi kita nak memahami hak kita atas sebagai hamba ni apa dia, hak kita sebagai hamba. Bahawa ni wa ilahukum ilahu wahid. Kalimah kita la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Jadi penyembahan kita, takut kita, tawakal kita, doa kita, sujud kita, niat kita, ikhlas kita, semuanya hanya kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kepada Allah, pemiliknya alam semesta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hayatilah hak-hak ini. Semoga Allah Ta'ala bantu kita. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga Allah bantu kita ala zikrika, nak ingat kepada Allah, wa syukrika, nak syukur kepada Allah, dan nak memperelokkan ibadat, ketundukan kita kepada Allah. Moga Allah bantu kita. Moga Allah bantu kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bab kekuasaan rububiyah, dia adalah bukti ataupun sebab kekuasaan dia untuk disembah. Allah cerita dalam ayat 164, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumin ya'qilun. Sebagai bukti dia sahaja yang berhak untuk disembah. Lalu Allah datangkan bahawa dia berhak kerana dialah yang memiliki kekuasaan langit dan bumi semata-mata, tidak ada selain daripada dia. Lalu pada kejadian langit, inna fi khalqis samawati, langit, penciptaan, wal ard, bumi, penggiliran malam dan siang, wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri, kapal yang berlayar di lautan sehingga tak tenggelam dia, padahal dia berat, tak tenggelam dia. Kerana hukum alam tu, siapa yang jadikan hukum tu? Kita ni discover ya tuan-tuan, bukan kita yang cipta. Kita discover hukum tekanan lah, hukum graviti lah, hukum daya inersia lah, macam-macam. Kita discover hukum-hukum alam, hukum fizik, hukum biologi, kita discover hukum-hukum kimia. Semua tu kita bab discover saja. Tapi unsur A nak react dengan unsur B, unsur C nak react dengan unsur C atau D. Yang ni gravitinya macam mana,
Banyak mana nak boleh tampung kekuatan ni, nak kena ukur dengan permukaannya, momentumnya macam mana, had dengan kelajuannya mewujudkan macam mana. Hak kita duk mengaji dalam sains, fizik, kimia, bio dan sebagainya, semua tu discovery berlaku. Tapi yang mencipta segala hukum tu siapa? Allah. Kita berbangga, aku tahu kalau ambil unsur ni campur dengan unsur ni jadi begini pula, react pula macam tu. Kita hanya bab discover je. Yang berkuasa mencipta, menjadikan, meletakkan hukum semua tu Allah yang maha berkuasa. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Wa ma anzalallahu minas sama'. Apa yang Allah Taala turunkan daripada langit, hujan. Fa ahya bihil ard, dengan hujan tu hidup pula tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Wa batha fiha min kulli dabbah, bila ada rumput-rumput pula, tumbuhan-tumbuhan, pokok-pokok, Allah keluarkan binatang-binatang yang melata di muka bumi, boleh makan situ, makan sini, ragut situ, ragut sini, macam-macam. Ada yang makan buah, ada yang makan rumput, ada yang makan daun. Wa batha fiha min kulli dabbah, semua. Wa tasrifir riyah, dan Allah tiupkan angin. Wasahabil musakhkhari bainas samai wal ard, kemudian angin tu pula bawa awan yang merupakan kontainernya air di langit. Begitu banyak curahan air yang di bumi ni kita tengok, tak terfikirkah kita sebelum tu dia duduk di langit dan boleh bergerak ke kanan, ke kiri, ke timur, ke barat. Hak turun air pak kita tu, Allahu Akbar. Dengan taki hak ada dalam rumah kita jauh lebih besar air hak langit turun. Tapi macam mana air tu boleh bergerak ke kanan, ke kiri, ke timur, ke barat? Hujan lebat longkang kita pun tak mampu nak tanggung. Macam mana sebelumnya dia duduk di langit tak jatuh? Lepas tu boleh hantar pula. Tuhan nak gimana? Seolah-olah kalau kita lori air, hari ni lori air nak hantar ke Ampang, hantar satu lori pergi, tak cukup-cukup pun. Esok lori air pergi pula kepada mana? Ke Setapak, ke Gombak, ke Melawati, pergi hantar lori, pergi. Allah kontainernya air duduk di langit. Hari ni Allah Ta'ala nak turunkan hujan kat mana? Pergi hantar, pergi. Turun kat Semenyih, turun kat Semenyih. Turun kat Gombak, turun kat Gombak. Nah, kita tak pernah fikir itu kekuasaan Allah yang maha berkuasa. Lalu siapa yang gerak tu? Allah. Allah Ta'ala kata, kalau mu tahu dia tu, sebab tu mu kena sembah dia, minta dengan dia. Was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatil liqaumin ya'qilun. Itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Dia nak fikir kenapa dia kena sembah Allah yang Maha Esa. Batu tuan-tuan yang dirahmati Allah, berkenalanlah dengan Allah secara hakikatnya. Itu siapa dia, apa nama dia, apa sifat dia. Dan kemudian setelah kita kenal Allah dan mengetahui hak-hak dia sebagai pencipta, maka kerja kita lepas daripada itu ialah menundukkan diri kita hanya kepada Allah dan tidak berkongsi semua bentuk ibadat yang kita nak buat ni, kita tidak persembahkan kepada selain Allah. Tidak doa, tidak sujud, tidak sajian, tidak apa saja bentuk pengharapan kepada selain Allah. Kita tak kongsi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dengan itulah aku diperintahkan untuk sembah dia saja. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk dari orang yang menyerahkan diriku kepada Allah. Allah ini ubun-ubunku, seolah-olah kita kata gitu. Ya Allah, kekuasaanmu, ubun-ubunku berada pada kekuasaanmu. Ubun-ubunku berada pada kekuasaanmu ya Allah. Aku tidak akan sembahkan ketaatanku melainkan kepada Engkau.
dan aku tidak akan taat pada sesuatu sebagai penyembahan sebagai Tuhan melainkan kepada Engkau. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hanya ku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah, Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Hanifan, secara suci, musliman, dan aku serahkan diriku kepadamu. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk dari golongan yang mensyirikkan Engkau dari sesuatu. Semoga Allah Ta'ala jaga iman kita. InsyaAllah kita sambung besok macam mana orang-orang menjadikan bagi Allah ni ada sekutu. Yang tu paling kita takut. Pada ayat 165 dan seterusnya, semoga Allah Ta'ala bagi kesempatan kepada kita besok hari insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.